Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Ustazah Nur Solehah binti Muhammad Bakri untuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu hukum nun sakinah atau tanwin bagi tahun 3. Jom sama-sama belajar. Okey, anak-anak murid sekalian, pembelajaran kita pada hari ini adalah berfokuskan kepada izhar halki. Izhar halki, izhar halki. Okey, mesti semua anak-anak murid tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan izhar halki. Apa itu izhar halki? Okey, tak apa, Ustazah akan terangkan dengan lebih lanjut apa itu yang dimaksudkan dengan izhar halki dan apa kaitannya dengan hukum nun mati dan tanwin yang sebentar tadi Ustazah sebut. Okey, apa yang Ustazah tayangkan ini adalah berkaitan dengan maksud izhar halki. Maksud izhar halki. Dari sudut bahasa, izhar bermaksud jelas. Jelas, jelas. Manakala dari sudut istilah, izhar halki bermaksud apabila nun mati ataupun tanwin sama ada dua baris di atas, dua baris di bawah ataupun dua baris di hadapan bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, maka ia dibaca dengan jelas. Sebagaimana yang Ustazah sebut tadi, izhar halki dari sudut istilah ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, maka ia dibaca jelas. Persoalannya, apakah itu huruf-huruf izhar halki? Ada berapakah huruf-huruf izhar halki? Okey, tak apa. Ustazah akan terangkan dengan lebih lanjut apa itu huruf-huruf izhar halki dan berapakah huruf-huruf izhar halki. Berikut merupakan huruf-huruf izhar halki. Buat pengetahuan semua anak-anak murid, huruf-huruf izhar halki ada 6. Huruf-huruf izhar halki ada 6, iaitu yang pertama sekali hamzah. Hamzah. Yang kedua ha. Yang kedua ha. Yang ketiga ain. Yang ketiga ain. Yang keempat ha. Yang keempat ha. Yang kelima ghin. Yang kelima ghin. Yang keenam kha. Yang keenam kha. Jadi terdapat 6 huruf-huruf izhar halki. Jadi, apa yang ingin dimaksudkan dengan izhar halki adalah nun mati atau tanwin sama ada dua baris di atas, dua baris di bawah ataupun dua baris di hadapan bertemu dengan salah satu huruf izhar halki, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Maka, apabila bertemunya nun mati ataupun tanwin ini dengan salah satu huruf izhar halki, maka ia dibaca dengan terang dan jelas tanpa dengung. Ia dibaca dengan terang dan jelas tanpa dengung. Okey, anak-anak murid sekalian, mari kita lihat contoh-contoh ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hukum izhar halki. Yang pertama adalah huruf hamzah. Ayat yang pertama, Tayran ababil. Tayran ababil. Okey, daripada sini kita dapat lihat
Tanwin iaitu dua baris di atas bertemu dengan huruf hamzah, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Tayran ababil. Ayat yang kedua, min ayyi. Min ayyi. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa nun mati bertemu dengan hamzah, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Min ayyi. Min ayyi. Ayat yang terakhir, wayan auna. Wayan auna. Di sini kita dapat lihat nun mati bertemu dengan hamzah, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Wayan auna. Wayan auna. Seterusnya adalah huruf H. Seterusnya adalah huruf H. Okey, mari kita lihat contoh ayat yang pertama. In huwa. In huwa. Okey, di sini kita dapat lihat apabila nun mati bertemu dengan huruf H, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. In huwa. In huwa. Okey. Ayat yang seterusnya adalah anhu. 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 Okey, di sini kita dapat lihat nun mati bertemu dengan huruf H, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Anhu. Anhu. Okey, baik. Yang terakhir ialah fariqan hada. Fariqan hada. Okey, di sini kita dapat lihat apabila tanwin dua baris di atas bertemu dengan huruf H, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Fariqan hada. Fariqan hada. Okey, seterusnya adalah huruf Ain. Huruf Ain. Okey, mari kita lihat contoh ayat yang pertama. Min ainin. Min ainin. Okey, di sini kita dapat lihat apabila nun mati bertemu dengan huruf Ain, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Min ainin. Min ainin. Okey, seterusnya contoh ayat yang kedua ialah an'amta. An'amta. Okey, di sini kita dapat lihat apabila nun mati bertemu dengan huruf Ain, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. An'amta. An'amta. Okey, seterusnya contoh ayat yang terakhir ialah Sami'un alim. Sami'un alim. Sami'un alim. Okey, di sini kita dapat lihat apabila tanwin dua baris di hadapan bertemu dengan huruf Ain, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Sami'un alim. Sami'un alim. Okey, seterusnya adalah huruf H. Seterusnya adalah huruf H. Contoh ayat yang pertama ialah wanhar. 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 Okey, di sini kita dapat lihat apabila nun mati bertemu dengan huruf H, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Wanhar. Wanhar. Okey, kita pergi kepada contoh ayat yang kedua. Min haitsu. Min haitsu. Min haitsu. Okey, di sini kita dapat lihat apabila nun mati bertemu dengan huruf H, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas.
min haitsu, min haitsu. Okey, kita pergi kepada contoh ayat yang terakhir. Alimun hakim, alimun hakim, alimun hakim. Di sini kita dapat lihat apabila tanwin dua baris di hadapan bertemu dengan huruf H, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Alimun hakim, alimun hakim. Seterusnya adalah huruf ghin. Seterusnya adalah huruf ghin. Contoh ayat yang pertama ialah min ghillin, min ghillin, min ghillin. Okey, di sini kita dapat lihat apabila nun mati bertemu dengan huruf ghin, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Min ghillin, min ghillin. Okey, seterusnya adalah fasayunghidun, fasayunghidun, fasayunghidun. Okey, di sini kita dapat lihat apabila nun mati bertemu dengan huruf ghin, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Fasayunghidun, fasayunghidun. Contoh ayat yang terakhir ialah ajrun ghairu, ajrun ghairu, ajrun ghairu. Okey, di sini kita dapat lihat apabila tanwin dua baris di hadapan bertemu dengan huruf ghin, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Ajrun ghairu, ajrun ghairu. Okey, huruf yang terakhir ialah huruf kha. Huruf yang terakhir ialah huruf kha. Contoh ayat yang pertama ialah mimman khalaqna, mimman khalaqna, mimman khalaqna. Di sini kita dapat lihat apabila nun mati bertemu dengan huruf kha, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Mimman khalaqna, mimman khalaqna. Seterusnya, ayat yang seterusnya ialah wal munkhaniqah, wal munkhaniqah, wal munkhaniqah. Di sini kita dapat lihat apabila nun mati bertemu dengan huruf kha, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Wal munkhaniqah, wal munkhaniqah. Ayat yang terakhir ialah kazibatin khati'ah, kazibatin khati'ah. Di sini kita dapat lihat apabila tanwin dua baris di bawah bertemu dengan huruf kha, maka ia dibaca jelas. Ia dibaca jelas. Kazibatin khati'ah, kazibatin khati'ah. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini bersama Ustazah Solehah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.